Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengar ya Ustaz Hafiz? Dengar Ustaz. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan syukur pada Allah dan selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas limpahan rahmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, dapat kita bertemu secara online pada malam ini, rakan-rakan usrah, dan juga sebenarnya kita bersiaran secara langsung juga daripada surau Bukit Rahman Putra ni. Kita gabung sekali dengan kuliah Isyak kan, tadi kuliah Maghrib di sini, kita terus dengan kuliah Isyak sekali dengan usrah kita lah pada malam ini. Jadi alhamdulillah rakan-rakan usrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini dalam perbincangan kita akan bincangkan tentang kenapa birrul walidain. Birrul walidain ni maksudnya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jadi dalam agama kita jangan lupa bahawa ada satu pintu syurga yang sangat istimewa, satu pintu kebaikan yang sangat utama, yang kadang-kadang manusia tak sedar bahawa selama dia hidup ni, pintu syurga tu ada depan dia, tapi dia ambil mudah perkara tersebut, dia ambil enteng, sehinggalah akhirnya pintu yang begitu sempurna, begitu istimewa tersebut tertutup untuk dia, dan kedua ibu bapanya meninggal, dan tiada lagi jalan kebaikan yang dia boleh buat kepada ibu bapa dia. Kita ingat bahawa Nabi SAW pernah sebut dalam hadis yang berkaitan dengan cerita Ramadan. Nanti kalau kita sampai bulan Ramadan, kita akan banyak dengar cerita waktu Nabi SAW nak naik mimbar. Waktu Nabi nak naik mimbar, Nabi kata amin sekali, kemudian Nabi kata lagi amin 2 kali, kemudian Nabi kata lagi amin 3 kali. Sehingga setelah daripada tu, para sahabat tanya Nabi SAW, kami dengar Nabi kata amin, amin, amin tu apa? Jadi Nabi SAW kata Jibril datang kepada Nabi, dan Jibril kata raghima anf, sangatlah rugi. Sangat rugi siapa dia? Yang pertama, orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dia tidak diampunkan dosa-dosanya. Kemudian sangatlah rugi orang yang disebut nama Nabi SAW kepadanya dan dia tidak berselawat ke atas Nabi. Dan yang ketiga, sangatlah rugi orang yang bertemu dengan kedua ibu bapanya atau salah satu keduanya. Dia sempat man adraka walidayhi, man adraka abawaihi, dia sempat jumpa ibu bapa dia waktu ibu bapa dia masih hidup, dan dia boleh buat baik kepada ibu bapa, tapi dia tak masuk syurga. Orang macam ni dia sangat-sangat rugi. Jadi waktu Jibril kata macam tu, Nabi kata amin, berkata amin, dan Nabi kata amin. Menunjukkan kepada kita rakan-rakan usrah yang dirahmati Allah, betapa besarnya nikmat ibu bapa yang ada pada kita, dan betapa besarnya hak yang Allah Ta'ala letakkan kepada kedua ibu bapa agar anak-anak berbakti kepada mereka. Kalau kita tanya kenapa, cukuplah bahawa kedua ibu bapa adalah merupakan sebab yang Allah jadikan sehingga kita wujudnya di dunia ini. Saya suka kadang-kadang bagi contoh untuk memberikan kefahaman tentang betapa besarnya hak penciptaan, antara hak Allah dengan hak manusia, kemudian hak yang selain daripadanya. Kita katakan, andai kata contoh seorang anak bila dia lahir saja ke dunia, masa dia masih lagi merah tu, kemudian diserahkan kepada keluarga angkat dia. Keluarga angkat dia ni lah yang besarkan dia, kemudian bagi makan minum kat dia, bagi tempat tinggal kepada dia, hantar lagi kepada dia ke sekolah, sehingga dia jadi manusia yang sempurna, berpelajaran, berpendidikan, ada kerjaya dan sebagainya. Baik, dia pun buat baik kepada kedua ibu bapa angkatnya sebagai membalas jasa. Kita katakan
Dan kita tanya, di sisi Allah, siapakah yang lebih besar antara ibu yang melahirkan dia dengan keluarga angkat yang membesarkan dia? Maka jawapannya, hak ibu yang melahirkan tidak boleh dikongsi dan ditandingi oleh mana-mana orang. Kerana tanpa ibu yang melahirkan, keluarga angkat ni tak akan boleh buat apa-apa. Dia yang menjadi asbab dengan izin Allah lahirnya anak ini ke dunia. Maka hak itu sangat besar di sisi Allah. Dan kalau itu kita katakan hak yang besar, maka lagi besar daripada hak ibu ialah hak Allah yang menciptakan. Hak Allah yang menciptakan itulah yang paling utama sekali. Sebab itu dalam bab beramal, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala yang paling besar, antara pahala yang paling besar dalam amalan kita ni ialah berbakti kepada kedua ibu bapa. Satu hari seorang lelaki dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki tu sahabat Nabi, nama dia Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Rasulullah, amalan manakah yang paling disukai oleh Allah? Jadi jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktu dia. Ini Allah paling suka. Kemudian dia tanya thumma ay, kemudian lepas daripada tu apa? Jawab di Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapa. Kemudian dia tanya lagi, lepas tu amalan apa? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Hadis ni hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi kedudukan berbakti kepada kedua ibu bapa ni, rakan-rakan usrah yang dirahmati Allah, kedudukan dia sangat tinggi dalam agama kita. Kalau siapa nak masuk syurga dengan cara yang mudah, maka jawapan dia berbaktilah kepada kedua ibu bapa. Kerana hak kedua ibu bapa ni, hak dia setelah daripada Allah dan Rasul, maka ibu bapa, jiran ko, orang lain, majikan ko dan sebagainya, maka tak ada. Setelah daripada Allah dan Rasul, ibu bapa. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata kepada kita semua dalam surah Al-Isra, Allah Taala kata, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan kepada kamu, menetapkan kepada kamu bahawa pertama, jangan kamu sembah selain Allah. Yang ni keutamaan yang paling utama dalam hidup, iaitulah kita tidak menyembah melainkan Allah. Setelah hak Allah, datanglah wabil walidaini ihsana. Dalam ayat yang lain surah An-Nisa, Allah Taala kata wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Setelah wabil walidaini ihsan, barulah wabidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Barulah datang hak jiran, tetangga, kau fakir, miskin, nak baik apa semua tu. Barulah datang orang tu. Kalau kita tak baik kepada orang lain seluruhnya, tiba-tiba kita tak baik kepada kedua ibu bapa kita, ya salam. Berapa ramai orang hari ni dia orang panggil take for granted. Take for granted ke bahasa kita? Sebab ibu bapa dia senang, ibu bapa dia dah ada rumah, ibu bapa kita lah. Kalau zaman kita dulu, zaman orang 70-an, lahir 70-an, maka ibu bapa dia lahir taman mungkin 20-an, 30-an lah. Maka waktu kita orang-orang ayah-ayah, peringkat ayah-ayah saya lah, peringkat ayah saya, peringkat ayah tuan-tuan, mungkin rakan-rakan usrah yang ada,
Zaman dulu bila kita bekerja, ibu bapa kita, maka ibu bapa dulu-dululah, mungkin dia tak ada kerja sebab dia orang kampung. Jadi mereka berbakti kepada kedua ibu bapa, datang balik buat rumah kat kampung, balik beli kereta kat ayah, balik berbakti. Tapi di zaman kita, zaman sekarang ni, ada sebahagian orang mungkin ibu bapa dia tu orang bekerja. Jadi bila dia dewasa tu, mak dia ada pencen, ayah dia ada pencen, rumah pun dah ada. Dia pula duk menumpang di rumah mak dia, ayah dia dan sebagainya, dan dia sampai ke besar. Dia duduk di seolah-olah mak ayah dia ni buat baik kepada dia sampailah dia mati. Padahal di situ ada pintu syurga yang besar. Alangkah ruginya siapa-siapa yang sempat bertemu dengan kedua ibu bapa tapi dia tidak berbakti kepada keduanya. Dan jangan kita take for granted. Kalau ibu bapa kita senang sekalipun, kita setengah-setengah kata, aku tak apa, tak bagi duit ke mak ayah aku pun sebab dia ada pencen dah. Ataupun dia kata, tak apalah, tak ziarah pun mak ayah aku, muka dia sihat dah. Aku duk terlibat dengan kerja-kerja kebajikan, bantu orang sakit tu, bantu orang sakit ni. Mak ayah dia dah sihat dah, tak apalah. Dia rasa okey. Sehingga tiba-tiba datang hari yang kelam pada hidup dia, dapat panggilan telefon, orang kata, balik segera, ayah dah tak ada. Balik segera, mak dah tak ada. Maka di saat itu dunia terasa gelap, pintu syurga yang selama ni terbentang depan dia akhirnya tiba-tiba hilang. Kita tak nak macam tu. Muslimin dan muslimat, rakan-rakan usrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua ibu bapa adalah sangat-sangat besar dalam agama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia pintu syurga dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Dan dalam hadis yang lain, seorang lelaki dia datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aradtul ghazwa wa ji'tuka astashiruka. Rasulullah, aku ni nak pergi berperang dengan Rasulullah, aku nak berjihad dengan Rasulullah, dan aku nak tanya, boleh tak aku nak berjihad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab apa? Sebab dia nak syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hallaka min kamu ni ada mak lagi ke? Dia kata ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilzamha fa innal jannata inda rijliha. Kalau betul kamu nak syurga, maka beradalah, lazimilah, senantiasalah berada dekat dengan ibumu, kerana syurga berada di kakinya. Itu sebagaimana yang disebut dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasai. Sehingga As-Sindi dalam mensyarahkan hadis ni, dia kata apa? Ay nasibuka minal jannah la yasilu ilaika illa biridaha. Maksud hadis ni, maknanya kamu tidak akan dapat masuk syurga sehinggalah kamu mendapat redha ibu. Dalam riwayat lain ada yang kata dia datang meninggalkan ibu ayahnya menangis. Aku tinggalkan mereka menangis, kerana aku nak bersama berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kembalilah ke rumah, gembirakan kedua mereka seperti mana kamu telah membuat mereka berdua menangis, dan bagi kamu syurga. Jadi ini keutamaan dalam berbakti kepada kedua ibu bapa, rakan-rakan usrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggantungkan redha Allah dengan redha kedua ibu bapa. Di mana baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ridha Rabb fi ridhal walidain. Redha Allah tu berada pada redha kedua ibu bapa, dan kemurkaan Allah juga berada pada kemurkaan kedua ibu bapa. Dan kalau kita nak tahu hak dia yang sebenar-benarnya, hak ibu bapa ni, boleh tak kita kata, saya dah buat baik dah ke mak ayah saya,
Saya rasa saya memang buat baik dah ke mak ayah saya. Dia jawab macam tu lah. So kita nak tahu betul boleh tak? Betul tak kita dah buat baik kepada ibu bapa kita level kita? Sebab dalam satu kisah Ibnu Umar ni radhiyallahu anhu, sahabat Nabi lah. Ibnu Umar ni dia pergi ke Mekah. Dia tengok seorang lelaki dari Yaman, rajulun yamaniyun, seorang lelaki dari Yaman. Dia tawaf dalam keadaan menggendong ibunya. Dia tendung daripada ibu dia. Tawaf dalam keadaan ibu dia atas belakang dia, gendong ibu dia tawaf. Lalu dia kata kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, rasa-rasa aku buat macam ni boleh tak aku balas kebaikan ibu? Taruh kendung ibu pergi ke Mekah ni, bukan tolak wheelchair ni. Kalau tolak wheelchair tu kita, dia ni kendung atas belakang dia ni. Boleh tak aku buat macam ni, dah balas ke tak kebaikan ibu aku? Jawab Ibnu Umar, tidak, kamu tak boleh balas satu pun kebaikan dia lagi dengan kamu kendung. Saya ingat perkataan kadang-kadang masyayikh, guru-guru lah, kalau kita banding kebaikan ibu kita pada kita dengan kebaikan kita kepada dia waktu dia dah tua, Allahu Akbar, sangat-sangat jauh beza je. Baru dukung macam tu kita rasa buat baik dah, padahal ibu dukung kita, Allahu Akbar. Cuba bayang, dia dukung kita macam mana, siang malam pagi petang, nangis dukung, pergi pasar dukung, pergi masjid dukung, punya dukung. Kadang-kadang lepas umur menyusu pun dukung, umur 3 tahun dukung, 4 tahun dukung, 5 tahun dukung. Ibu ni dukung. Kita baru dukung sikit pun kita kata, aku dukung dah. Satu kebaikan juga, kata di dalam para guru masa tu, cukuplah perbandingan bahawa kamu tak boleh nak balas kebaikan ibu bapa kamu kerana mereka membesarkan kamu, mereka menjaga kamu untuk kamu hidup, sedang kamu menjaga mereka untuk mereka meninggal dunia. Betul tak? Ibu bapa jaga kita waktu dia suat kita, mengharapkan kita ni membesar jadi orang dewasa, sihat, bertenaga, kuat, bagi bila. Tapi seorang ibu waktu dia jaga ayah dia dan amak dia yang terlantar, dia membesar. Dia tak itu, dia baik, dia dalam hati dia kata dah, aku baik kepada mak ayah aku pun, aku tak tahulah sampai bila dia ada. Bukanlah dia mengharapkan kematian, tapi hakikatnya dia tahu ibu bapa dia akan pergi dalam masa yang terdekat. Dia kata cukuplah perbandingan itu menunjukkan bahawa kita tak boleh balas kebaikan ibu bapa kita, kerana mereka menjaga kita dari besar untuk kita hidup, sedang kita menjaga mereka waktu usia senja sebelum mereka kembali kepada Tuhan. Rakan-rakan usrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, justru di saat kesempatan yang masih ada ni, berbaktilah kepada kedua ibu bapa. Mereka adalah antara sebab yang terbesar seorang itu memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat-sahabat, ada seorang sahabat nama dia Harithah, nama dia Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mimpi. Nabi tidur, Nabi mimpi. Nabi kata, faraaituni fil jannah, aku tengok aku tiba-tiba dalam syurga, dalam mimpi Nabi. Fasami'tu sawta qari yaqra'u, tiba-tiba aku dengar suara seorang mengaji dalam syurga. Ni untuk kebaikan kita rakan-rakan usrah. Antara nikmat yang ada dalam syurga adalah
nikmat mengaji Quran. Dalam syurga ni, nikmat dia adalah mengaji Quran. Siapa yang mengaji Quran di dunia, dia akan dapat nikmat mengaji Quran dalam syurga. Malah ahli Quran, makin banyak dia baca Quran, makin tinggi kedudukan dia dalam syurga. Antara nikmat dunia yang akan kekal sampai dalam syurga adalah nikmat mengaji Quran. Jadi alhamdulillah kita tadi diawali dengan bacaan Quran, dan kita minta rakan-rakan usrah dan semua ahli-ahli kita juga senantiasalah melazimi bacaan Al-Quran. Jadi Nabi ni dia dengar suara baca Quran. Faqultu man hadha. Nabi kata, siapa ni? Qalu, jadi ada orang-orang dalam mimpi Nabi itu bagi tahu, hadza Harithah bin Nu'man. Ini adalah Harithah bin Nu'man. Kemudian wa kana abarrun nas bi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kadzal birru. Nabi kata, inilah kebaikan, inilah orang yang buat baik kepada ibu bapa, kerana Harithah bin Nu'man adalah orang yang paling berbakti kepada ibu dia, sehingga disebut dalam Ibnul Jauzi menyebut, kana min birrihi bi ummihi annahu yafli ra'saha wa yut'imuha biyadihi. Dia jaga mak dia tu sampai dia sikat rambut mak dia. Dia tak minyak rambut mak dia. Dia suap dengan tangan dia pada mak dia. Dan dia tak pernah memperlekehkan ibu dia sekalipun. Sehingga hatta yas'alu min indiha ba'da an yakhruj madza aradti ummi. Setiap kali dia balik, dia keluar rumah dia, dia masuk, dia kata, ibu nak apa? Ibu nak apa? Setiap kali dia buat. Ni Harithah bin Nu'man. Sehingga akhirnya dia tergolong dari orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat dia di dalam syurga. Dan kita juga tahu kisah Uwais Al-Qarni dari Yaman yang doa dia mustajab. Sehingga Nabi pesan kepada Umar Al-Khattab, kalau kamu jumpa dengan dia, minta supaya dia doakan kepada kamu. Jadi kita dapat tahu pula berdasarkan hadis ni, akhirnya Umar pun cari jumpalah Uwais Al-Qarni dan Umar minta dia doakan. Ringkas cerita, hadis ni juga menunjukkan bahawa berbakti kedua ibu bapa, antara kelebihan dia juga menjadikan doa kita mustajab. Doa kita mustajab. Tengok bagaimana Uwais Al-Qarni doa dia mustajab disebabkan dia berbakti kepada kedua ibu bapa, kepada ibu dia. Dan kalau kita tengok dalam hadis yang berkaitan dengan tawassul, 3 orang lelaki yang terperangkap di dalam gua. Dia terperangkap dalam gua, 3 lelaki ni. Kemudian mereka kata, kita tak ada jalan dah nak selamat ni daripada batu yang menutup gua ni. Dia 3 orang tu dia mau keluar, sampai tengah dekat malam, dia pun berteduh dekat gua. Tengah-tengah teduh tu tiba-tiba batu besar jatuh daripada atas bukit, tutup pintu gua. Dia tak boleh keluar. Ya, awak 3 orang kita nak buat macam mana? Tak boleh buat. Melainkan kita kena minta dengan Allah. Lalu mereka pun berdoa, bertawassul. Seorang lelaki kata, ya Allah, aku dulu ada sepupu cantik, aku pun berkenan kat dia. Aku nak buat benda tak elok dengan dia, tapi dia tak nak. Sehinggalah satu hari dia terdesak, dia mari nak minta duit dengan aku. Lalu aku kata, boleh dengan syarat serah diri. Nak buat benda tak elok. Di saat dia nak buat benda tak elok tu, tiba-tiba perempuan ni kata, takutlah kamu kepada Allah. Aku pun bila takut, macam dengar macam tu, tiba-tiba jadi takut, aku pun tinggalkan dia. Padahal hampir-hampir dah berlaku perbuatan tu. Aku tinggalkan dia dan aku halalkan harta aku. Kalaulah amalan itu baik di sisi Engkau, ya Allah, maka bantulah kami. Maka bergeraklah. Batu tu gerak sikit, tapi tak boleh nak keluar. Datang pula seorang, dia kata, ya Allah, aku dulu ada pekerja. Dia datang kerja, lepas tu dia berhenti, tak datang ambil gaji. Aku ambil gaji dia, aku beli kambing. Lepas tu kambing dia tu biak, daripada 1 jadi 2, daripada 3, sampai penuh lembah. Tiba-tiba lepas beberapa tahun dia pun datang, dia kata, aku nak ambil gaji aku dulu.
Maka aku kata, tu semua yang kamu tengok dekat lembah tu hasil daripada gaji kamu. Kamu ambil lah. Sebab dia memang hak kamu. Akhir sekali dia ambil semua sekali, tak tinggal apa. Tapi aku rela. Ya Allah, kalau amalan tu baik, terimalah permohonan aku, selamatkan kami daripada gua. Keluar. Tak boleh keluar lagi. Gerak batu sikit. Mari doa pula. Ya Allah, aku dulu ada 2 ibu bapa. Aku pergi, tak akan aku balik sehingga, tak akan aku makan sehingga dia dulu makan. Satu hari aku pergi keluar jauh sikit, aku balik malam tu, ibu bapa aku dah tidur dah. Tapi aku tetap perah susu kambing, sediakan letak dalam bekah dia. Aku pegang bekah tu, tunggu mak ayah aku bangun untuk aku bagi minum. Tak kejut ni, tunggu. Anak-anak duk lapar, menangis dan sebagainya, aku tunggu. Tak bagi kepada anak-anak sehinggalah mak ayah aku minum. Lepas dah kat pagi tu baru mak ayah bangun bagi minum. Aku bagilah, barulah bagi kepada anak-anakku. Dia kata, ya Allah, kalaulah amalan tu baik di sisi engkau, maka bantulah kami. Akhir sekali batu tu bergerak, 3 orang tu boleh keluar. Hadis ni sahih. Menceritakan macam mana doa boleh jadi mustajab apabila seorang itu berbakti kepada kedua ibu bapa. Umur juga boleh jadi panjang. Dalam hadis Nabi SAW sebut, siapa nak murah rezeki, panjang umur, falyasil rahimah. Siapa nak panjang umur, nak murah rezeki, man sarrahu an yunsa'alahu fi rizqihi wa yus'alahu fi athari wa yabsutalahu fi rizqihi falyasil rahimah, atau kama qala Nabi SAW. Siapa dia nak umur dia panjang, rezeki dia banyak, maka hubungkanlah silaturrahim. Orang yang paling utama kita nak hubungkan silaturrahim adalah ibu bapa kita. Jadi kelebihan ni sangat-sangat banyaklah. Kita kata cukuplah sebagai mereka itu menjadi sebab kita datang ke dunia. Allah Ta'ala ciptakan kita, dan mereka menjadi orang yang membesarkan kita. Kita membesar dengan susu ibu kita, kita membesar dengan usaha ayah kita, sehingga akhirnya kita jadi hari ini. Apa yang kita jadi adalah dengan hasil daripada usaha mereka berdua. Setelah daripada kuasa yang paling utama, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Rakan-rakan usrah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bagaimana kita nak berbakti? Kadang-kadang kita ialah macam saya sebut tadi, kita sangka kita dah buat baik dah, tapi kita rupa-rupanya tak sampai lagi. Dalam hadis Nabi SAW kata, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqah. Seorang anak tidak akan boleh membalas kebaikan ibu bapaknya, melainkan kalau dia mendapati bapaknya itu menjadi hamba, kemudian dia beli bapak dia dan merdekakan bapak dia, barulah dia boleh kata dia berbakti kepada ibu bapa. Setakat kita ni, Allahu Akbar, kita pun tak tahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ni rahmatilah kita ni. Hak kita pusing sekalinya, doa mak ayah kita lagi banyak kepada kita daripada doa kita kat dia, padahal hak dia kepada kita lagi besar. Betul tak? Siapa yang hari ni dia dapat rezeki mak ayah yang beriman tu pun sudah besar dah rezeki. Kita nak baik ni, memang Allah Ta'ala wajibkan kita buat baik, sehingga kalau mak ayah tu musyrik pun tetap buat baik. Tapi berbakti kepada kedua ibu bapa yang musyrik ni, dia ada hak dia, dia ada tarikh akhir dia. Itu selama mereka masih hidup di dunia. Dan kalau dia meninggal dalam kesyirikan, lepas saja dia mati, maka terputuslah kebaikan kita kepada dia. Tak boleh. Nak doa tak boleh, nak istighfar tak boleh, nak sedekah untuk mereka tak boleh, nak upah haji tak boleh, nak upah umrah tak boleh. Kalau dia meninggal dalam kesyirikan, tak boleh nak buat apa dah. Bayangkan kesedihan Nabi SAW
Nabi minta nak ziarah kubur mak dia, Allah bagi. Tapi bila Nabi minta nak istighfar untuk ibu dia, Allah Ta'ala tak bagi. Padahal Nabi, ada seorang pendakwah, dia menangis, dia kata, wahai saudara-saudara sekalian, sementara kamu ada kesempatan dan kedua ibu bapakmu seorang Muslim, bersyukurlah kepada Allah kerana kamu boleh berbakti kepada mereka selama waktu kamu hidup, dan selama waktu setelah daripada mereka meninggal dunia, kamu boleh berbakti kepada mereka. Adapun aku, kata dia, aku orang Muslim, tapi mak aku bukan Islam, ayah aku bukan Islam, pakcik aku bukan Islam. Dia kata, mak aku mati, aku tak boleh nak doa kepada dia, aku tak boleh nak minta ampun untuk Allah bagi dia. Dia kata, dia sedih sangat. Dia kata, kita ni majoriti kita, mak ayah kita Islam. Dan lebih besar lagi, Islam yang kita dapat hari ni datang daripada hasil didikan mak ayah kita. Kata Nabi SAW, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada anak yang dilahirkan melainkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Ibu bapa dia lah yang menjadikan dia ni sama ada Yahudi ke Nasrani atau Majusi. Kita alhamdulillah lahir-lahir yang mengajar kita salat siapa? Ayah kita. Yang mengajar kita syahadah siapa? Ayah kita. Yang mengajar kita mungkin alif bata mula-mula siapa? Mak kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan peranan mereka melahirkan dan mengislamkan tu sangat besar jasa dia. Sangat besar. Sebab tu saya, kalau orang tu ni lebab nak melahirkan, ibu bapa ni dia kena rasa bangga bila ada anak ramai. Kita generasi hari ni dia tak nak anak ramai, dia nak anak sikit ya. Mungkin krisis ekonomi lah, saya pun tak tahulah. Tapi bila kita bahaskan hadis tentang nikmat mengislamkan orang, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Seorang lelaki beriman dengan sebab kamu lebih baik daripada kamu mendapat unta merah, kan? Tiba-tiba kita daripada keturunan, daripada mani kita, daripada sulbi kita, Allah lahirkan seorang anak dan dia Islam melalui kita. Kalau orang tanya, kamu ada berapa? Pernah Islamkan berapa orang? Pernah? Boleh kita jawab? Kita kata, saya tak pernah buat kerja dakwah. Tak pernah buat. Saya tak pernah mengislamkan orang kafir jadi Islam. Tak pernah. Mungkinlah dia jawab macam tu. Tapi dia jangan lupa, kemuliaan dia, dia melahirkan anak-anak yang menjadi Muslim, beriman kepada Allah. Ini nikmat. Dan bagi kita sebagai anak, yang mengislamkan kita siapa? Mak ayah kita. Dialah yang melahirkan kita, dialah yang membesarkan kita, dan dia mengislamkan pula kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Kemudian syukur pula kepada kedua ibu bapa yang hari ini kita Islam disebabkan lahir dalam sebuah keluarga Muslim. Baik ke buruk, dia ni amalan banyak ke sikit, itu nombor dua. Sekurang-kurangnya kita Islam di tangan mereka. Ada orang direzekikan mak ayah dia orang saleh. Ada orang direzekikan mak ayah dia kurang saleh. Tapi kurang-kurang bila dia lahir, mak ayah dia register agama Muslim, Islam agama dia. Ini sudah nikmat besar. Jadi sebab itu, rakan-rakan usrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jangan dilupakan jasa yang besar. Itu yang utama. Kalau kita nak kira jasa-jasa kecil dia, jasa-jasa besar juga sebenarnya. Tapi di bawah itu, mak ni dia nikmat dia jasa mengandungkan kita, melahirkan kita, menyusukan kita. Sehingga mak ni hak dia 3 kali ganda lebih besar daripada hak ayah.
Kerana ayah tak ada ni, tiga ni tak ada ayah. Kalau ayah tu baik setara mana, caring setara mana pun ayah tu, dia kata kat isteri dia yang dah ada beranak 5 orang dah, anak yang ke-6 abang pula lah yang mengandung, dia kata tak boleh, mustahil, tak boleh. Anak dah 7 dah, yang ke-8 ni biar abang lah pula mengandung, tak boleh, mustahil. Ini anugerah yang Allah bagi kepada ibu yang mengandungkan, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusukan. Hak ibu pada kebaikan anak 3 kali ganda lebih daripada hak ayah. Tapi indahnya ayah ni, Allah Ta'ala bagi ibu ni yang begini besar, dia pula kena taat kepada ayah. Jadi pada seorang anak, hak besar ibu. Pada seorang ibu, hak besar dia adalah suami. Pada seorang suami ni, mak pula. Daripada mak ni, ayah dia pula. Jadi silih berganti. Dua-dua tu besar haknya. Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran tentang macam mana sepatutnya kita, soal cakap pun kita dah jaga. Soal cakap, apatah lagi soal benda perkara-perkara lain, soal cakap pun. Allah Ta'ala kata, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Ta'ala kata, kalau sampai umur mereka tua nanti, kamu jangan kata walaupun uff. Ya Allah, besarnya hak ni sehingga Allah larang kita bagi uff. Habis tu kalau tak cakap uff, nak cakap macam mana? Cakap sami'na wa ata'na jugalah. Ya ibu, ya ayah. Sampai kadang-kadang kita pun rasa bersalah. Jangan sampai satu lagi, orang panggil derhaka secara senyap, derhaka secara diam. Macam mana derhaka secara diam? Kita tak kata uff, tapi ayah kita jadi segan nak bercakap dengan kita disebabkan cara kita berjawab, dia jadi berasa hati. Ada kadang-kadang kita tak jawab dia, tapi sebaliknya ayah ni dia jadi tak cakap dengan anak sebab dia tak nak dia kecil hati. Ibu tak cakap dengan anak pasal apa? Dia tak nak kecil hati. Ini dia panggil derhaka secara diam. Dia tak kata apa, tapi jadi ibu ni jadi macam, tahulah saya nak cakap pun tak macam mana, saya takut anak saya marah kat saya. La ilaha illallah. Seorang ibu takut anak dia marah kat dia. Rakan-rakan usrah yang dirahmati Allah, saya ada satu kisah, satu cerita, saya sering ulang cerita ni, di mana cerita ni asalnya diceritakan oleh seorang doktor daripada Jeddah. Dia buat satu buku pengalaman dia sebagai seorang doktor. Satu hari dia didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda ni dia bawa seorang ibu yang kurang siuman. Ibu dia ni tak normal lah, kurang siuman. Kisah ni kisah benar. Jadi apabila dia bawa ibu dia ni pergi ke jumpa doktor untuk cek kesihatan dia, sampai masuk dalam bilik doktor ni, ibu dia ni macam cakap marah-marah kat dia. Kamu tipu aku, kamu cakap nak bawa aku ke pergi Mekah, kamu bawa aku jumpa doktor, macam-macam. Ibu tu marah kat dia, marah betul-betul lah sebab ibu tu tak siuman. Jadi doktor ni dia tengok anak ni sabar sungguh melayani ibu dia. Sabar sungguh, sabar. Lalu doktor ni dia tanya siapa dia tanya pemuda tadi. Dia tanya, ibu kamu ni sejak bila dia macam ni? Sejak bila dia kurang siuman ni? Jawab si anak, sejak lahir dia, sejak lahir. Sejak ibu aku lahir. Makna ibu ni dia masalah mental dia ni sejak dia lahir. Mana daripada kecil lah, bahasa mudah lah. Daripada kecil ibu dia memang tak tahulah demam panas ke berapa. Kalau kita lah demam panas, jadi macam-macam boleh berlaku kan. Jadi ibu ni sejak kecil lagi dia memang ada masalah kerosakan pada mental dia. Jadi doktor pelik, kalau daripada masa kecil, habis tu kamu ni lahir macam mana? Dia tanya, kamu ni lahir macam mana?
Pemuda ni cerita, dulu ayah aku, atuk aku, ayah mak aku ni, tok ni, dia ada harapan dah lah, dia pergi rawat mak situ, rawat mak sini kan sebenarnya. Sehingga satu ketika orang kata, kamu kahwinkan dia. Biasanya orang perempuan ni kalau kahwin, dia ada sembuh. Jadi, aku pun kahwinkanlah mak aku ni dengan ayah aku, dengan harapan mak aku sembuh. Tapi qadar Allah, mak aku tak sembuh dan akhirnya diceraikan oleh ayah aku. Tapi dalam masa berlakunya perkahwinan yang singkat itu, Allah takdirkan aku lekat dalam rahim ibu aku. Lalu lahirlah aku. Sejak aku lahir, atuk aku ambil bela aku sampai besar, dan sekarang ni aku pula yang jaga mak aku. Lepas tok dia tak ada dah, aku pula jaga mak aku. Doktor tu dengar, aneh cerita ni, pelik. Cuma doktor, aku nak tanya satu lagi. Doktor kata, aku nak tanya kamu begini baik buat kat mak kamu ni, mak kamu ni dia tahu kau kamu ni anak dia? Mak kamu ni dia tahu kau kamu ni anak dia? Kau dia ni memang tak ingat apa ni, yang sehingga kamu begini baik kepada ibu ni, mak kamu ni kenal ke kamu ni anak dia? Doktor tu jawab, jawapan pemuda ni menggoncang hati dia. Dia kata, tuan doktor, ibu saya tidak kenal saya sebagai anak dia, tapi saya tetap berbakti kepada dia kerana walaupun ibu tak kenal saya, tapi Allah tahu saya adalah anak dia. Walaupun ibu tak kenal saya, tapi Allah, dia tahu saya adalah anak kepada ibu. Jadi dia nak mengharapkan syurga dengan berbakti kepada ibu dia. Ini adalah satu bentuk macam mana seorang anak berbakti. Apatah lagi kalau mak ayah kita tahu kita, jaga kita, waras dan sebagainya, lagilah patut. Jadi rakan-rakan usrah yang dirahmati Allah, soal macam mana kita, kalau mak ayah kita susah, senangkan dia. Kalau dia sedih, gembirakan dia. Kadang-kadang mereka bersendirian pada usia senja mereka, dia duduk di kampung. Mak ayah kadang-kadang dia tak nak duduk dengan anak-anak, dia lebih selesa duduk di rumah dia. So kita lah korban. Kalau ada masa, acap-acap lah kita panggil, sering kalilah balik ke kampung jenguk dia kalau dia masih ada. Ataupun sekurang-kurangnya kita senantiasalah telefon ke mak ayah kita, tanya khabar. Balik kadang-kadang kita masuk untuk mereka, beli makanan untuk mereka, gembirakan mereka. Berbakti kepada kedua ibu bapa. Kadang-kadang orang tanya kita soalan, ustaz boleh tak saya bayar zakat ke mak ayah saya? Saya bila dengar soalan tu rasa macam, betul ke orang ni dia tanya soalan? Dia tanya, boleh ke tak dia bayar zakat ke mak ayah dia? Kalau orang tanya kita, boleh ke tak bayar zakat ke mak ayah kita? Kalau orang tanya soalan ni tuan-tuan, sebelum jawab boleh tak boleh tu, tengok, dia kata, tenung elok, budak ni waras ke tak waras? Dia tanya soalan ni. Pasal apa? Jawapan dia, zakat ni lebihan harta. Untuk kita sucikan harta. Nabi tak makan zakat sebab zakat ni adalah penyucian harta, nak bersihkan diri. Seolah-olah benda kotor tu kita buang daripada tu. Dan mak ayah kita, dia bukan berhak zakat kita, dia berhak kita dan harta kita. Orang tanya Nabi SAW tentang hak ayah terhadap anak dia. Ayah aku dia minta harta. Nabi kata, anta wa maluka li abika. Nabi kata, kamu dan hartamu adalah milik ayah kamu. Jangan tanya bab zakat. Kita ni milik dia. Harta kita tu milik dia. Kalau dia nak apa, sepatutnya kita bagi dia nak apa. Jangan tanya zakat tak zakat. Zakat ni untuk fakir miskin, bukan untuk mak ayah. Malu kalau dia tanya, boleh bayar zakat ke mak ayah? Jangan tanya macam tu.
Mak ayah ni berhak diri dan harta kita. Yang terbaik kita bagi. Macam orang tadi, dalam kisah hadis tadi, dia sebelum anak-anak dia makan, sebelum isteri dia makan, mak ayah dulu patut makan. Yang tu orang betul. Jangan ingat siapa lebih bagi mak ayah ni hak menyucur-nyucur, panggil menyucur Kelantan kata, hak sakit baki. Kalau dia berhajat, jangan tanya dalam bab zakat. Tanya dia, mak nak apa? Sehingga mungkin kita korbankan diri kita. Biar aku tak makan tak apa, mak aku makan. Biar aku tak makan tak apa, ayah aku boleh makan. Tapi kalau tanya adik-beradik boleh terima zakat, ya kita kata boleh selagi mana adik-beradik tu tidak duduk bersama dengan kita. Jangan adik-beradik duduk dalam rumah kita, kita bayar zakat, dia beli beras, kita makan juga, tak jadilah. Mak ayah bukan tempat untuk kita bayar zakat. Pasal dia memiliki kita dan harta kita. Jadi rakan-rakan usrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, betapa Islam telah menitik beratkan hubungan kekeluargaan untuk menjaga masyarakat. Perkara ni sebenarnya tidak ada pada orang barat. Dia tidak memuliakan ibu bapa seperti mana Islam memuliakan. Kadang-kadang dia panggil ayah dia Nabi, panggil nama je. John dia panggil John, James dipanggil James. Kita dalam Islam, dalam Quran ajar, ya abati, wahai ayahku. Panggil dengan panggilan yang elok, ayah. Mak dia pok hang tu, pok hang duk mai pok hang mak dia. Tapi anak jangan duk mai pok hang mak hang, tak ada. Panggil panggilan yang elok. Ayah, abah, daddy ke, papa ke, tak apalah, tapi panggilan tu biarlah panggilan yang baik, yang menjadi contoh pula untuk anak-anak kita. Man la yarham la yurham. Kena ingat, Nabi kata siapa yang tidak merahmati dan mengasihi, dia tidak akan dirahmati dan dikasihi. Saya pernah baca kisah orang-orang dulu waktu saya belajar dulu. Saya pun lupa nama rawi tersebut lah. Dia panggil saya baca ilmu rijal dulu. Seorang rawi ni dia cerita tentang dia ni orang yang berbakti kepada ayah dia. Dia bermusafir, dia tak akan jalan depan ayah dia, belakang dia. Sehingga anak dia buat lagu tu, tapi dia tak pernah puji anak dia. Apa yang anak dia buat baik, dia tak pernah puji. Sehinggalah satu hari disebut, waktu dia nak kencing, tempat tu berbatu. Nak cari tempat berpasir tak ada. Si anak ni, waktu dia nak kencing, si anak ni, dia tak tangan dia untuk lapik supaya air kencing tu tak percik kepada ayah dia. Waktu tu baru ayah dia puji. Orang pun hairan. Sekarang baru memuji anakmu. Dia jawab apa? Sebab apa sahaja kebaikan yang dia buat selama ni, aku dah buat macam tu kepada ayah aku. Melainkan yang ni aku tak pernah buat, lalu aku puji kebaikan dia. Sebab apa? Sebab siapa yang berbakti kepada kedua ibu bapa dia, Allah Azza wa Jalla anugerahkan dia anak yang berbakti pula kepada dia. Man la yarham la yurham. Nabi kata siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Jadi rakan-rakan usrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kita yang masih ada kesempatan, masih ada lagi ibu bapa yang masih hidup, ambillah kesempatan ini. Ziarahilah dia, salam dengan dia, cium dia. Kalau dia sakit, hantar dia ke hospital. Kalau dia nak pergi umrah, kita bawa dia. Tak apalah duit kita habis pun, tapi ibu bapa kita gembira. Dia dah habis banyak dah harta untuk kita. Bagi yang dah tak ada ibu bapa, kalau dia tanya, Ustaz, saya mak ayah dah tak ada, boleh tak saya nak berbakti kepada kedua ibu bapa saya setelah daripada mereka tak ada? Jawapan dia, syarat tadi. Syarat pertama, ibu bapa dia meninggal dalam keadaan Islam. Kalau dia meninggal dalam keadaan non-Muslim, dalam keadaan tidak Islam, maka terputuslah kebaikan antara dia dengan ibu dia.
Tak boleh buat apa dah. Pasal apa? Abu Talib pun tak boleh Nabi buat. Nah, mak Nabi pun Nabi minta dengan Allah untuk istighfar, Allah Ta'ala tak bagi, melainkan ziarah kubur saja boleh. Adapun kalau ibu bapa tu Muslim, ini adalah nikmat yang besar. Apa yang dia boleh buat? Dia boleh doakan kepada ibu bapa dia. Ya Allah, ampunkanlah kedua ibu bapa, rahmatilah mereka, tempatkanlah mereka di tempat yang baik dalam syurga. Sehingga disebut dalam hadis, tiba-tiba seorang lelaki naik darjat dia dalam syurga. Dia pun tanya, hairan dia kata, ya Allah, macam mana aku naik pada darjat ni? Lalu Allah Ta'ala kata kepada dia, dengan sebab istighfar anakmu kepadamu. Jadi kita boleh istighfar kepada ibu bapa, kita boleh doakan mereka, kita boleh bersedekah untuk mereka, kita boleh buat haji untuk mereka kalau mereka belum buat haji, kita boleh buat umrah untuk mereka kalau mereka belum buat umrah. Kita berbakti kepada orang yang mereka buat baik pada, mana kita ganti ibu bapa kita. Masa ibu bapa kita hidup, ada jiran-jiran dia selalu buat baik, tanya khabar. Kemudian ibu bapa kita tak ada, kita ganti ibu bapa kita buat baik kepada orang yang dia buat baik, maka kita dapat kebaikan, ibu bapa kita pun dapat kebaikan. Sesungguhnya bab ini Islam sangat-sangat ambil berat. Alhamdulillah, kita hari ni ramai ada orang yang celak. Alhamdulillah. Kisah orang panggil si tanggang. Ya, si tanggang tu, tanggang dah. Disumpah jadi batu tu dah. Biarlah cerita dongeng untuk tatapan dan bahan sejarah. Tapi kita patut juga tonjolkan kisah-kisah macam pemuda tadi. Alhamdulillah, ramai ada orang-orang yang berbakti kepada kedua ibu bapa, yang menonjolkan sisi-sisi kebaikan. Jadikanlah dia sebagai teladan untuk kita. Dan bagi orang yang tidak ada kesempatan, dia berbaktilah kepada makcik-makcik dia pun boleh juga. Ada seorang sahabat, dia tanya tentang nak buat baik. Nabi tanya, mak dia hidup lagi? Dia kata tak ada, mak dah tak ada. Makcik ada makcik, adik-beradik ibu, khalah dia panggil, khalah. Khalah ada lagi tak? Adik-beradik ibu ada lagi tak? Dia kata ada. Maka berbaktilah kepada makcik-makcik, itu juga sebahagian kebaikan kepada ibu. Bagaimana sebab al-khalah bimanzilatil kerana makcik belah ibu ni, dia sama dengan ibu, dia pada kedudukan dia tu sama seperti ibu. Jadi sebab itu pintu-pintu ni jangan biar dia berlalu begitu saja dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita kutip pahala-pahala yang berganda apabila kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita dalam apa jua keadaan. Dan kita, Islam tak ajar benda yang spesifik. Sebaliknya, Islam sebut berbaktilah. Bir ni kebaikan. Apa yang menjadi kebaikan pada ibu kita, buat baik. Okay? Mungkin berlainan tempat, berlainan macam. Ada setengah buat balik makanan nasi kabu, ibu dia suka. Kalau buat balik nasi Arab, ibu dia tak tahu nak makan, maka jangan buat balik nasi Arab. Buat balik spaghetti, saya nak balik kepada ibu bapa, buat balik pizza, mak ni nak gigit pun tak boleh dah. Jangan. Balik sesuai lah. Dia suka makan bubur, balik bubur. Kadang-kadang kita tahu kan, bila kita sentiasa cakap dengan mak ayah kita, kita tahu topik apa yang dia suka cakap. Kita tahu. Kalau jumpa ayah, dia akan suka cakap bila kita cakap tentang rakan-rakan sekerja dia, kita jumpa kawan-kawan dia waktu dia kerja dulu, gini. Kawan kerja dia kirim salam. Jadi kalau saya jumpa kawan ayah saya akan ambil gambar, bagi tahu, ayah ni kawan ayah jumpa gini kirim salam. Dia pun seronok, dia happy. Kalau jumpa saudara, kita akan sembang bab saudara mara keluarga tu, dia sukalah. Panggil family tree ni, dia suka cerita. Kita cerita batu je dia akan suka. Jangan pergi cerita contoh modal nak nego itu bukan benda dia bukan di bidang dia lah. Okey. Kalau mak dia cerita lain pula, kita cerita bab masakan lah, gapo lah, gini. Tapi terpulanglah apa yang menggembirakan mereka. Kita pandai-pandailah anak ni, pandailah dia cari apa poin, apa topik, apa cara yang menggembirakan kedua ibu bapa. Yang penting
Bila kita berborak dengan ibu kita, walaupun topik tu sembang kosong, tapi yakinlah pahala tak kosong. Topik sembang kosong lah. Topik tak apa-apa kita sembang dengan mak kita. Dia pun suka, kadang-kadang kita lupa. Hak ayah kita tu dia ulang 50 kali dah cerita tu dia ulang. Betul tak? Yakinlah walaupun topik tu pada kita kosong, tapi di sisi Allah dia tidak kosong. Sebab berbualnya kita masukkan kegembiraan pada ibu bapa kita, itu sudah menjadi pahala. Allahu Akbar. Para sahabat usrah yang dirahmati Allah, saya ingat itulah yang dapat kita kongsi secara ringkaslah pada hari ini. Tadi janji sampai pukul 10 ya. Ni sampai pukul 10:20 lebih dah ni. Jadi saya kembalikan pula pada Ustaz Hafiz. Mohon maaflah kalau ada terlebih dan tersilap tu. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad Hashim hafizahullah taala atas perkongsian kita tadi. Mudah-mudahan beri manfaat dan ada usaha kepada kita semua yang mendengarkannya, insya-Allah. Saya minta izin beberapa soalan, ya, dua kot ataupun satu. Seorang ibu yang selalu memanggil anaknya dengan panggilan-panggilan yang tak elok, seperti celaka, babi dan sebagainya sepanjang hidup. Adakah boleh seorang anak terasa hati dengan cacian dan makian tersebut, sedangkan anak-anak sangat takut kerana panggilan itu diterputi menjadi doa? Apa yang patut dilakukan oleh seorang anak? Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Memang kadang-kadang pertama kita lihat dari sudut ibu. Ibu tak sepatutnya mengucapkan ucapan yang tidak elok kepada si anak. Tak sepatutnya. Kerana ibu ni ucapan dia boleh jadi doa yang memberi kebaikan atau keburukan ke atas si anak. Dalam satu ceramah bahasa Arab, kisah tentang birrul walidain, saya dengar dululah, lama dah di masa saya belajar dulu. Seorang ibu dia menangis bila anak dia kemalangan, patah tangan, patah kaki, patah habis banyak. Bila orang pergi ziarah kepada ibu ni, dia tengok ibu ni menangis, sungguh-sungguh ibu ni menangis. Dia kata sabarlah, insya-Allah anakmu stabil. Tu aku bukan fikir masalah dia stabil ke tak stabil. Tak apa, insya-Allah anak sembuh. Aku bukan fikir masalah anak aku sembuh ke tak sembuh. Habis tu menangis sebab apa? Aku bimbang anak aku jadi macam ni sebab perkataan aku yang pernah aku ucap kepada dia waktu dia kecil-kecil dulu. Di mana si anak ni, dia kata dia pernah pecahkan pasu kesayangan aku. Pecahkan, akhir sekali mak dia marah. Dia kata, semoga Allah pecahkan juga anggotamu. Allah. Marah sangat ni. Sehingga bila berlaku tu, mak dah lupa dah. Kejadian tu dah lupa dah. Dia kata, aku lupa dah. Dulu masa kecil ya, tiba-tiba hari ni waktu anak aku dewasa, aku pun dah tua mengharapkan kebaikan si anak. Tiba-tiba anak aku tengok patah, seolah-olah patah habis tubuh badan dia. Lalu aku tiba-tiba teringat kepada perkataan yang aku ucap masa dia kecil. Hari ni aku menangis bukan untuk anak aku menangis untuk diriku. Dia kata. Aku menyesal aku kata macam tu masa dia kecil. Doa ibu ni boleh tersimpan di sisi Allah. Jadi sebagai seorang ibu, sangat-sangat tidak patut, jangan sekali-kali ucap ucapan yang tak elok kepada anak. Kalau nak marah sekalipun, ajar didik diri kita untuk doa. Budak bertuah ni, kita nak marah tapi kita kata budak bertuah. Nah, kita tak kata budak nakal. Budak bertuah ni, aku geram betul budak bertuah ni. Dia kata budak bertuah, mulut dia tu mulut budak bertuah, padahal dia nak marah. Atau bahasa kita, hai anak aku seorang ni, dia kata, biarlah besar nanti jadi orang baik. Anak aku ni dia nak marah, tapi dia elok ucapan tak elok keluar daripada mulut dia. Itu pada sisi ibu. Pada sisi anak pula kadang-kadang diuji.
kita diuji dengan ibu bapa. Ada kadang-kadang Allah uji dengan ibu bapa. Dan ada kadang-kadang Allah uji suami dengan isteri, isteri dengan suami, anak dengan ayah, dan ayah dengan anak. Ada. Kalau kita ambil contoh kisah Nabi Lut diuji dengan isteri dia. Asiyah isteri Fir'aun diuji dengan suami dia. Nabi Nuh AS diuji juga dengan anak dia. Nabi Ibrahim diuji dengan ayah dia. Betul tak? Ayah Nabi Ibrahim kafir, anak dia Nabi. Anak Nabi Nuh kafir, ayah dia Nabi. Isteri Nabi Lut kafir, suami dia Nabi. Asiyah, suami dia Fir'aun, dia ketua wanita syurga. Jadi ini menunjukkan kadang-kadang Allah uji kita dengan orang yang dekat dengan kita. Andai tiba-tiba kita diuji, kita minta lah sama Allah lah, minta jauh lah, wal'iyadzubillah. Tapi andai tiba-tiba ibu kita diuji, kita diuji dengan ibu, baik, jawapan dia buat macam mana? Jawapan dia, kita berbakti, tetap berbakti kepada dia. Kita sabar di atas ucapan dia, dan kita berbakti kepada dia, kerana kita akan diganjari dengan kebaktian kita, dan dia akan dihukum dengan ucapan dia. Dan kita doakan senantiasa kepada Allah, minta ya Allah bagilah hidayah, bagilah petunjuk, bagilah taufik kepada ibu aku, ya Allah begini, senantiasa doa kepada ibu. Ada dengan sebab doa Allah bagi hidayah ibu yang belum masuk Islam jadi Islam. Abu Hurairah, mak dia asal tak masuk Islam, tapi dia doa, akhirnya Allah kabulkan doa dia, mak dia masuk Islam. So kita ni sabar. Kalau kita dekat boleh menyebabkan kita jadi parah, maka kita jarakkan sikit, tapi berbakti dengan jarak jauh. Tetap juga kita baik kepada dia, tetap kita hantar hadiah, tetap kita doakan. Sebab hak dia tak akan hilang walaupun apa status dia. Dia tetap ibu kita. Macam pemuda tadi, mak dia gila, kata macam-macam. Dia kata, walaupun mak aku tak kenal aku ni anak dia, tapi Allah tahu aku anak dia. So kita berbaktilah dalam apa juga keadaan, dan kita berbakti kepada ibu bapa bukan kerana mereka sahaja, tak, tapi kerana Allah yang memerintahkan kita. Jadi di situlah kebaikan yang kita harapkan. Kita bukan harap balasan daripada mak kita, tak, kita harapkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Soalan terakhir sangat penting. Dia kata hukum dia ni seorang ibu yang punya anak yang tidak mempunyai suami, tetapi anaknya telah keluar daripada Islam. Adakah wajar untuk dia mewasiatkan harta kepada anak tersebut? Okey, soalan dia, seorang ibu, dia dapat anak, dia ada anak tapi tanpa suami lah. Kemudian anak dia pula sekarang ni telah keluar daripada Islam, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 2 kali ujian dia. Soalan dia, wajarkah dia mewasiatkan harta untuk anak dia? Habis ke? Saya InsyaAllah. Okey, boleh. Terputus. Terputus. Okey, dengar dah. Hukum mewasiatkan harta kepada anak yang telah murtad atau Islam. Jadi wajarkah si ibu ni mewasiatkan harta kepada si anak dia? Dari sudut harta pusaka, bila seorang tu murtad memang tak boleh. Terputus dah. Pusaka tak boleh. Wasiat boleh ke Ustaz Hafiz? Wasiat boleh. Cuma di sini letak satu kewajaran dia. Kasih sayang dia, kita kena tanya, harta kita ni untuk manfaat kita di akhirat. Kalau dia bagi kepada seorang anak yang murtad, apakah kebaikan harta itu kembali kepada dia akhirat dia? Kalau harta tu boleh menyebabkan si anak tadi kembali kepada Islam, yes, kita kata
gunakan harta tu, wasiatkan untuk si anak kembali kepada Islam. Tapi kalau sekadar nak bagi dan anak tu makin lalai dalam kekufuran, kita kata harta tu tidak mendatangkan manfaat akhirat. Baik ambil harta tu wakafkan kepada sesuatu. Jangan kita, hubungan anak tetap anak, tetapi mendahulinya adalah hubungan agama. Seorang tidak boleh mendahulukan hubungan keluarga lebih daripada hubungan agama. Sebab tu kita katakan tadi, borderline antara ibu bapa yang bukan Muslim sebelum dia meninggal. Bila dah meninggal kan? Sebelum dia meninggal tu sebab kita ada harapan supaya bila kita baik kepada dia, dia kembali kepada Islam. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan tersebut, terputuslah. Maka si anak tadi, kalau ada kebaikan bagi kepada tu wasiat dia boleh kembali kepada Islam, gunakanlah. Tapi kalau sekadar nak bagi sebab dia anak, tapi harta tu dibelanjakan, dia beli pula benda-benda minuman keras ke berapa semua sekali, kita kata infaklah pada jalan yang Allah redha. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan katsiran al-fadil Ustaz Ahmad Hashimi, hafizahullah taala, di atas perkongsian.